Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So hari ni Isnin, minggu baru untuk kripto. So nanti Zul akan buatkan technical analysis di chart untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So guys, sebelum itu let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk dalam tempoh 24 hours. So inilah Coin Market Cap. So macam biasa kita akan tengok dulu secara total market lah berada di 1.86 trilion. Expectation drop sikit sebab apa, kalau ikutkan semalam almost lah 1.2 dah pun. Hampir 1.9 tu expected 1.89886. So expected untuk volume 80 billion. Kemudian BTC juga drop daripada 42.8 ke 42.2. Kemudian Ethereum juga drop daripada 18.8 ke 18.5. So untuk summary ataupun ringkasan untuk pergerakan market untuk hari Ahad semalam, total market drop 2%, volume drop 2.43%, BTC sikit increase 0.3% untuk semalam expected 42, tapi apapun untuk minggu lepas secara umumnya kita berada yang tertinggi itu 43.4% untuk dominasi Bitcoin dalam market. So let's go tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 41.2, drop daripada 42. Adakah good? Nanti tu akan terangkan di chart sebab apa tu ada nampak satu pergerakan yang akan berlaku. Sebab apa? Sebab pergerakan ini akan sikit merubah arah pergerakan market. So untuk Bitcoin 2% drop untuk tempoh 24 hours untuk malam. So apa-apa kita ada dalam masa 10 minit lagi untuk candle daily close untuk betul-betul data untuk di daily. So apapun untuk kita boleh pakai dan ni 2% drop. Kemudian Ethereum 2.8 daripada 2.9 hampir 3% drop. Untuk BNB 2.2% drop dan lain-lain juga expectation turut melakukan dropping disebabkan Bitcoin melakukan drop. So kalau Bitcoin drop, expected altcoin akan drop. Sekiranya Bitcoin melakukan peningkatan, altcoin juga expectation akan melakukan peningkatan. So let's go kita pergi ke chart. So sebelum ke chart malam, kita akan tengok Fear Index dulu. Fear Index kita berada di 31 untuk hari Sabtu. So hari ni hari Ahad. Untuk hari Ahad semalam untuk quarter Fear Index expectation dalam 9 minit lagi yang kita akan tengok. Nanti mungkin dia akan buat di chat dulu, kemudian nanti mungkin dia akan datang balik ke Fear Index. So let's go kita pergi ke chat. So inilah BTC USD. So price BTC dah 4 hours dah pun drop sampai ke bawah. So sebelum untuk pergi sini, dia perlu terangkan sebab apa. So untuk di Discord channel tu sudah ada letakkan beberapa maklumat penting untuk semalam. So inilah kata maklumat penting semalam yang tu dah share, iaitu pergerakan ini. Tu ada sharekan pergerakan iaitu bullish divergence tu, bearish divergence iaitu price buat higher high tapi kata RSI buat higher low, dan tu expectation price tu akan drop sampai mana, iaitu antara 41.2 untuk more bullish, dan kita boleh push sedikit bawah ke kita punya minor support iaitu pada swing low ini. Swing low ni swing high kita akan ada Fibonacci iaitu kita golden ball, itu expectation akan retest sampai 41.0. So apa yang dah berlaku untuk semalam, expectation kat sini tu ada dimakan untuk pagi semalam iaitu sedikit correction berlaku. So apa yang dah berlaku, price dah pun melakukan kejatuhan untuk malam tadi. Setakat pukul 12 malam tengok jatuh. Kemudian untuk hari ni juga expectation kita akan boleh dah berlaku bounce dekat expectation mana? Expectation hari ni dah pun melakukan bounce. So apapun semalam juga expectation sekiranya kita break quarter candle box orange ni, expectation kita akan pergi balik ke minor support kita. So nanti tu akan terangkan di chart lebih detail. So let's go ke chart. So kalau anda dah dapat maklumat tu, so tengok apa yang dah berlaku untuk chart hari ni. Chart semalam price dah pun touch kita punya minor support dan price reject, price bounce. So rebound lah good untuk quarter Bitcoin. So adakah price ni akan terus rebound balik untuk melakukan pergerakan ini, iaitu pergerakan higher low, lower height, higher height, lower height, expected another higher height. Good untuk pergerakan ni adakah boleh berlaku untuk di 4 hours currently kita yes untuk stabil. Hopefully price itu hanya buat melakukan quarter good rebound balik untuk hari Senin untuk melakukan peningkatan. Tapi apa melakukan tu nampak di daily sedikit bearish. Kenapa dekat di daily sedikit bearish, nanti tu akan tunjukkan di chart. Di 4 hours punya RSI dah pun berada, stock RSI dah pun berada di bawah, iaitu expectation kalau ikut Zul
zoom in, stock RSI dah pun berada di level kita, iaitu level 1.6. So expectation dia akan melakukan sedikit peningkatan. Sama banyak atau tidak tu tak pasti. Expectation kalau ikutkan sebelum ini kita berada di 1.6, price melakukan peningkatan. Sama juga kalau sebelum-sebelum ni price berada di area 1.6 sikit lama. Ini pun price berada di 1.6. Kalau ikutkan store RSI berada di 1.6, price melakukan peningkatan. So mainly juga expectation kita boleh lagi melakukan peningkatan, tetapi di kuartal di daily sedikit bearish punya chart. Sebab apa, nanti akan tunjukkan. So inilah daily chart. So apa yang kita nampak adalah pergerakan, inilah pergerakan expectation kita nampak seperti bearish engulfing. So apa tu bearish engulfing? Bearish engulfing ialah satu candle hijau yang ditelan oleh candle merah. So meaning expectation dalam masa 6 minit lagi kita akan nampak candle daily ini akan close below body hijau ni, meaning apa yang berlaku, kita akan expect price akan more drop ke bawah, drop expectation akan more break 40. So expectation kalau drop lagi untuk hari ini, drop sampai mana untuk kita tengok, still lagi kita ada harapan untuk kata bullish. Juga sebelum ni kita ada minor support box dan minor resistance, expectation kita akan bounce antara kawasan ni. So kita dah sampai resistance, gagal, expectation akan drop ke bawah. Drop sampai mana untuk daily punya data, kita expectation untuk price itu akan drop. Kita akan draw swing high to swing low. To last low dan last high berada di kawasan ni. So ini kita akan gunakan 2 point untuk tarik Fibonacci, iaitu pada swing low dan swing high. Kita akan expect kita akan ada minor box di kawasan ini. So meaning untuk hari ini ada possibility, ataupun untuk mungkin 1 atau 2 hari ini ada possibility untuk price itu drop ke kawasan sedikit bawah ini, iaitu dalam 40, untuk retest balik ke kawasan ini sebelum dia melakukan another push up ke atas. Tapi apapun, kita expectation boleh drop juga tadi, swing low to swing high. Kita ada 0.3, iaitu 0.3 kita berada di kawasan ini. So meaning apa yang berlaku, kita akan expectation yang kita follow di swing high to swing low. So meaning kita ada possibility, ada sedikit lagi weight untuk BTC drop, iaitu drop ke 0.3. 0.3 expectation ialah drop dalam kawasan ni, sedikit drop untuk kawasan ni, dan barulah melakukan rebound balik untuk ke atas. So apapun, beware dalam market. Sebab apa, kita nak, yang penting ialah kita break box purple ni untuk menuju kita punya major resistance 46, quarter horizontal punya major resistance. Kemudian kita akan pergi ke box kita punya resistance adalah golden packet, iaitu di 61 dan 50 MK punya range. Break 46 barulah kita boleh sembang cerita pasal 55 dan 61. So untuk currently, untuk pergerakan hari ini, kita tengok 4 hours still lagi kita ada sedikit channel, kita boleh monitor channel ni maknanya pergerakan ni. So tengok price itu expectation sekiranya hari ni, untuk hari ni ikutkan kita dah breakout, ikutkan price tu dah pun breakout di bawah ni. So meaning yes, almost breakout ni. Sekiranya expectation kita akan drop lagi ke bawah. So drop sampai mana itu expectation boleh, at least untuk aku kata, untuk kekalkan pergerakan bullish itu ialah expectation kita boleh drop dalam kawasan 40 sebelum kita melakukan another bounce ke atas. So apapun, hopefully untuk price hanya bounce di kawasan ini. Untuk di 4 hours, yes, harus sedikit aku kata bullish dah. Sebab apa, RSI dah berada 50, stock RSI dah berada di 1.6, and cuma di daily saja yang print sedikit bearish pergerakan, iaitu pergerakan bearish engulfing. Expectation adalah price itu akan drop sedikit di apa, close candle bawah ni. So meaning expectation price boleh jatuh dalam 40. So mungkin hari ini Isnin kita boleh drop di kawasan, kemudian hari Isnin kemudian expected price hopefully dia akan bounce balik, test sekejap dia bounce balik. Bounce itu untuk expectation kita retest balik untuk kita breakout kawasan minor resistance box ni, untuk expectation untuk pergi ke 46. So itulah untuk pergerakan tu ni. So dual more expectation sedikit drop kawasan 40 sebelum dia melakukan another push out ataupun gain momentum untuk naik ke atas. So walaupun nanti kita akan monitorkan pergerakan chart itu kat mana ke arah pergerakan market. So untuk ini kita akan biarkan tu punya chart, iaitu chart untuk monitor pergerakan ini, iaitu pergerakan price untuk ke 40. Sekiranya ini berlaku, meaning kita dah sedikit hilang. Sekiranya price loss position minus support tadi, expectation kita akan loss kawasan. Untuk anda mungkin untuk lebih faham ialah nanti tu akan drawkan balik swing low to swing high. Kita ada support ni.
So ini adalah box support yang semalam tu draw kan untuk kita tengok, iaitu confirmation untuk kita punya bullish momentum. Selagi mana price tu berada di kawasan atas box ni, meaning expectation kita adalah momentum bullish strong lagi daripada bearish. Sekiranya kita breakout ni, meaning price pergi ke 40, so meaning price dah pun print iaitu lower low pada low ni, so meaning pergerakan bearish. So pergerakan bearish untuk short term, meaning kita expect kita dah berada dalam bearish momentum, so meaning price tu more drop ke bawah. Kita perlu regain balik, kita perlu buat balik quarter chart untuk naik atas untuk expectation price bound antara resistance dan support. So selagi mana tak break 42 ni, kita akan pergi 46, break kawasan bawah 36 ataupun break kawasan box ini, expectation kita akan pergi ke kawasan 33 ataupun worst case pergi ke 28 ataupun 30k untuk kata major horizontal support untuk Bitcoin. So itulah pergerakan Bitcoin yang Zul expectation untuk hari ni ataupun hari Isnin. So ada dua data, iaitu di 4 hours dan di daily. So untuk hari ni Zul more expectation untuk di daily, iaitu daily dah print pergerakan ini. So mostly Zul expectation dia akan drop ke kawasan bawah untuk expectation kita lost momentum untuk bullish untuk hari Isnin ataupun untuk hari kuartal minggu ini. So minggu ini kita tengok macam mana performance, adakah melakukan peningkatan. So hopefully 4 hours berjaya bertahan. So apapun ini adalah sedikit bearish. Sekiranya 4 hours kita berjaya print balik satu candle hijau, so kira hijau, meaning kita akan expect price tu akan ada good balik momentum untuk ni atas, meaning expectation untuk di daily ini akan tak valid. Tapi apapun untuk based on data sebelum ni, kita tengok selalunya price tu akan buat pergerakan. Tengok macam mana hijau ditelan merah, sama juga sini. Kalau tengok hijau ditelan merah, dua ini sama juga expectation dekat atas ni. Kita tengok hijau diteran merah, so expected dia yes bounce sikit boleh melakukan penurunan. So sama juga yang ni, expected hijau diteran merah akan drop. So itulah pergerakan Bitcoin untuk expectation. Tu apapun Zul mau jangan terkejut sekiranya Bitcoin jatuh 40, still lagi boleh jatuh. Sebab apa, kita still lagi dalam range kawasan minor box kita ni, antara box atas ni dan box atas ni. So price boleh lagi buat consolidation atas ni. So kita dah pun melakukan kenaikan, cuma kenaikan tu tak strong sangat. So meaning kita akan expect kita akan dapat rejection yang kuat daripada candle merah untuk sampai kawasan ni sebelum kita tengok ada balik momentum untuk naik ke atas. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni, sedikit saja untuk analisis untuk di Bitcoin ataupun tu nak pergi ke chart lain. So mungkin boleh pergi ke chart lain juga sedikit. Kita akan tengok di BTC ya. Lupa iaitu BTC dominant ataupun BTC gap. So untuk hari semalam kita akan tengok di daily dan 4 hours. So adakah berlaku gap? So kita berlaku gap yang sedikit. So ini adalah sedikit bullish untuk gap, iaitu gap itu kita close price untuk hari Jumaat 41.9, tapi kita buka price di 42. So meaning kita ada gap bullish tu. Apa yang berlaku macam cakap di 4 hours, yes ada good momentum untuk ni atas, cuma di daily sedikit print quarter bearish market. So meaning expectation lah price tu akan drop di kawasan 40, kawasan 39, kemudian kita ada gap. So gap ini adalah gap bullish gap. So meaning expectation di 40 kita akan datang balik untuk close gap, kemudian hopefully expectation dia akan melakukan peningkatan. So itulah expectation boleh berlaku. Sama juga sebelum ni tengok macam mana price itu buat bearish gap, iaitu price naik, kemudian price datang balik untuk close gap, dan price tu gagal bertahan di gap dan price tu drop ke bawah. Tu sama juga sebelum ni, ini kata bullish gap, iaitu buat pergerakan bullish gap, price terus jatuh dan price naik balik untuk melakukan kata bullish. Sama juga ini adalah bearish, ini adalah kata bearish gap. Tu bearish gap, apa yang berlaku, price close open, yes price naik, tapi price datang balik untuk close quarter position quarter gap ini. So itulah quarter gap yang boleh kita monitorkan untuk data di gap kalau baca. So meaning untuk hari ni, so meaning expectation untuk hari ni mungkin kita akan drop dalam Isnin, Selasa mungkin kita akan drop, tapi expectation untuk end of the week mungkin kita akan kembali balik lebih atas 42, ataupun kita ada opportunity untuk minggu ini untuk sampai kita punya major horizontal support as resistance, iaitu di kawasan 46. So minggu ni sedikit bullish untuk pergi ke 46, walaupun kita ada sedikit print, expected kita drop ke 40, kemudian barulah kita akan ada good momentum untuk test pergi kita punya 45 berdasarkan data gap tadi dan juga data di 4 hours punya pergerakan, iaitu pergerakan kita sedang momentum untuk naik semua. Hari ini sikit kita loss sedikit sekiranya
lost sedikit momentum, sekiranya kita drop ke kawasan 39. So 39 ada opportunity untuk siapa nak buy, adalah good buy untuk long term position, ada boleh DCA. Tu kawasan 40 kalau kita dapat adalah good untuk DCA, untuk expectation, untuk price close balik gap, iaitu gap untuk di 4 hours ini iaitu dalam 41.2. Tu possibility lah swing low to swing high ini kita akan dapat Fibonacci dan expected price boleh bounce balik untuk hit kita punya 46 iaitu horizontal support, iaitu untuk di kawasan horizontal resistance untuk dia punya major support untuk horizontal sebelum kita ke punya major support di Fibonacci golden bracket iaitu di 55 dan 60k. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi kata next review, and sekiranya pagi nanti dia akan tengok balik data, sekiranya dia nampak data-data baru, nanti macam biasa dia akan sharekan di Discord channel. So kalau siapa nak join Discord channel, senang aja, hanya perlu join dia punya YouTube membership, kemudian di ruangan membership tu akan ada link untuk di Discord. So anda boleh join dia punya membership dan boleh dapatkan data-data yang lebih, data-data yang lebih di Discord channel, sekiranya dia nampak pergerakan-pergerakan yang lain. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.